Tuan-tuan rahmatullah sekalian, kita sedang bicara dilema rumah tangga dan ada 4 perkara yang boleh kena kita tingkatkan. Yang pertama, kita kena tingkatkan cara kita memandang perkahwinan itu. Kita dah bincang, ya, jadi cara memandang perkahwinan rumah tangga memang berlaku perubahan. Yang keduanya, rumah tangga tidak selalunya indah. Kadang-kadang kita tengok cerita Hindustan, wah, bukan main lagi Shah Rukh Khan tu. Dia punya ambil berat dia punya menyanyi dia punya maknanya bersama-sama dengan kekasih dia tu. Kita pun tengok abang Bangla ni, wah, barangkali macam Shah Rukh Khan, barangkali. Tiba-tiba kahwin dengan abang Bangla jadi lain macam. Sebab apa? Sebab kita rasa perkahwinan itu terlalu indah. Sebab selalu tengok cerita Hindustan, abang Bangla pun kita rasa macam Shah Rukh Khan je tengok kan. Tiba-tiba tak macam itu. Jadi maknanya rumah tangga tak selalu indah. Sebab itu kita kena faham realiti rumah tangga. Jadi maknanya memang berlaku perubahan, memang berlaku maknanya ada perselisihan yang mana berlaku dalam rumah tangga dan kita perlu banyak sabar. Jangan kita maknanya menganggap terlalu ideal rumah tangga kita. Kena terima hakikat kita. Bahawa dalam rumah tangga ni kadang-kadang memang ada pertengkaran, kadang-kadang memang ada pergaduhan, kadang-kadang memang perselisihan tak sama. Yang penting siapa di antara kita yang nak memulakan perdamaian itu. Selain daripada itu, tanggungjawab perlu ditunaikan. Jadi kalau anda kata walaupun rumah tangga kita ni rumahnya kecil, keretanya kecil, tak kisah. Kalau isteri jalankan tanggungjawab, suami jalankan tanggungjawab, berlaku pertengkaran, itu normal. Tetapi masing-masing cuba memperbaiki diri, masing-masing cuba pertingkatkan diri dan kita akan temui titik pertemuan kerana sama-sama kita cuba memperbaiki diri dan rumah tangga kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bersama dengan soalan daripada email. Assalamualaikum Ustaz, saya nak bertanya kepada Ustaz. Apakah hukum jika seorang suami melafazkan cerai terhadap isteri yang datang haid, dan apakah hukumnya jika seorang suami melafazkan cerai dalam telefon tanpa sebarang saksi? Minta Ustaz tolong huraikan permasalahan ini. Ada 2 soalan di sini, ya. Yang pertama, kalau seorang suami melafazkan cerai ketika haid, cerai itu jatuh, tetapi dia bentuknya bid'ah ataupun bentuknya itu bukan sunnah, cerai yang dikeji lah ataupun makruh dalam Islam itu, tapi cerai tetap jatuh. Dan macam mana kalau seorang melafazkan cerai dalam telefon tanpa sebarang saksi, maka cerai itu tetap jatuh. Dan kalau dibawa ke mahkamah dalam bab perceraian, maka yang dipakai adalah perkataan suami. Jadi kalau dia kata, isteri kata, Tuan Hakim, dia dah ceraikan saya, Tuan Hakim, banyak kali dah pakai telefon. Tanya pada suami kata tak. Saya tak pernah pun lafaz yang demikian. Maka yang dipakai perkataan suami dalam bab cerai. Dalam bab nafkah, yang dipakai perkataan isteri. Kalau katakan ke mahkamah, isteri kata, saya belum dapat nafkah. Suami kata, saya dah bagi. Maka yang dipakai perkataan isteri, maksudnya nafkah itu belum dibagi kecuali suami membuktikan bahawa dia telah memberikan. Jadi dalam bab talak akan dipakai perkataan suami. Jadi kalau dia kata tanpa saksi sekalipun, lafazkan cerai itu dengan telefon, maka jatuh talak itu. Assalamualaikum Ustaz, hati saya selalu terganggu apabila isteri selalu menyumpah-nyumpah seperti menyebut, maaf saya sebut, babi lah, bastard lah dan sebagainya. Apabila menemui kesalahan kecil, contohnya tersandung kerusi, susah nak pakai baju dan sebagainya, apa penyelesaiannya? Sedang tuan-tuan rahmatullah sekalian, kan? Kalau isteri kita tabiatnya memang mulutnya itu agak longgar, agak longgar ni, mudah nak maki-maki. Kalau maki kerusi tak apa. Ini malah maki suami kadang-kadang kan. Bodoh lah. Kadang-kadang suami maki isteri. Ini isteri pun boleh tahan. Isteri sekarang ni boleh tahan juga. Bodoh lah, apalah dan sebagainya kan. Jadi maksudnya ada 2 cara. Ada 2 yang perlu kita lihat. Ada kadang-kadang memang dia tabiat asal dia. Tabiat asal tu maknanya daripada kecil tu, ataupun dia dibesar dengan keluarga yang demikian. Mungkin keluarga yang maknanya selalu terdedah dengan pertengkaran, ataupun mungkin keluarga yang bercerai, keluarga yang dia biasa tengok mak ayah dia ni maknanya memaki-maki. Jadi tabiat asal tu memang ada dalam diri dia. Benda macam ni memang kita kena lebihkan usaha untuk bantu dia berubah. Tolong ingatkan. Ingatkan, tegur. Dia tak terima dah, terus tegur. Itu yang pernah saya ditanya, Ustaz, macam mana Ustaz? Saya nak tegur isteri saya, sepatah, saya kata 10 patah, dia jawab Ustaz. Saya kata, bang, teruskan teguran. Sampai bila Ustaz? Sampai kalau abang mati, isteri abang mati. Itu saja. Teruskan teguran. Sebab Nabi pun sebut, orang perempuan seperti tulang rusuk yang bengkok. Kamu biarkan, dia akan bengkok. Kamu kasari, dia akan patah. Jadi terus tegurkan dengan kasih sayang. Tegurkan, tegur. Dan kalaulah itu bukan tabiat dia, mana dia mula okey, permulaan perkahwinan okey,
tiba-tiba itu yang kita bincangkan, berlaku perubahan. Tiba-tiba berlaku perubahan. Tiba-tiba dah pandai memaki lah, mungkin di pejabat ke, ataupun permasalahan, ataupun tak nafi juga. Kadang-kadang tengok TV, dia belajar cara memaki daripada skrip-skrip di TV tu. Jadi maknanya kena bantu dia, kena bantu baik kiri, ajak dia tengok Tanyalah Ustaz. Ajak dia tengok cerita berbagai agama, ajak dia tengok benda-benda yang maknanya contoh-contoh komunikasi yang baik. Kan? Wallahu a'lam. Soalan seterusnya, Assalamualaikum Ustaz. Apa yang harus saya buat jika suami sering bermain dengan kata talak, menuduh isteri derhaka dan pergi mampus bila ia dalam keadaan marah? Okay, itu soalan pertama. Kemudian, ia juga lebih cenderung mengajak isteri seolah-olah jauh dari Tuhan. Contohnya, jangan memakai tudung, sedangkan saya amat sayangkan dia. Dan apa yang paling saya risaukan, ia banyak mengajak saya supaya membelakangkan hukum Tuhan. Dia kata hati dan otaknya adalah berbeza. Hatinya baik, tapi akalnya yang suka bertindak sebaliknya. Patutkah saya berpisah darinya, kerana takut terus jauh daripada Allah? Ada 3 soalan di sini. Yang pertama, suami yang sering bermain kata-kata, talaklah, kau ni aku ceraikan kau, aku ceraikan kau, aku akan ceraikan kau, contoh kan. Ataupun maknanya akan tu belum jatuh lagi, ataupun kalau kau pergi ni, kalau pergi rumah tu aku ceraikan kau, macam tu. Suka kadang-kadang ada juga suami macam tu. Ataupun tuduh isteri derhaka, kan, derhaka kau, sikit-sikit derhaka, kan. Dan ataupun lagilah kalau maki-maki belum mampu dan sebagainya. Adik ini sama juga kes, tengok kalau dia memang tabiat dia macam tu, memang latar belakang dia memang suka maki-maki, memang kita kena susah sikit lah. Sebab tabiat dia, nak betulkan tabiat dia, memang kena bantu, kena ingatkan, dan memang kena banyak doakan. Tapi kalau tiba-tiba jadi macam tu, kita kena tengok apa sebab dia dan kita kena selesaikan. Bantu suami selesaikan masalah-masalah dia tu. Kemudian sering ajak isteri jauh daripada Tuhan, atau maknanya tak nak bagi isteri pakai tudung. Ini dalam satu hadis Nabi pernah menyebut, la ta'ah li makhluqat ala maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk pada benda bermaksiat. Awak jangan pakai tudung, maka tak boleh nak ikut. Kita kena pakai sebab tudung itu perintah Allah, kena tutup aurat, kan? Ataupun kalau benda-benda yang maksiat-maksiat, kan? Kemudian yang ketiga sini maknanya isteri dia kata hati dan otaknya berbeza. Hatinya baik tapi akalnya yang suka bertindak sebaliknya. Patutkah saya berpisah? Maknanya bolehkah kita berpisah rupanya? Sedang penonton rahmatullah sekalian, ya. Perpisahan dalam Islam, boleh berlaku dengan beberapa cara. Yang pertama dengan taklik, dengan taklik kalau dalam Malaysia, konteks Malaysia, bila suami meninggalkan isteri tanpa nafkah, ataupun dengan fasah. Fasah ni apabila kita dapati rumah tangga kita memudaratkan. Contoh mudarat tu macam zahirnya, suami pukul, suami terajang, suami maknanya berbagai-bagai, tu boleh. Tapi kalau dalam hal ini saya tengok, maksudnya kita masih boleh lagi untuk memperbaiki diri kita dan memperbaiki suami kita. Kalau dia macam ni dan kita mungkin dah tingkatkan diri kita ke arah kebaikan, kalau dia jauh daripada kita, mungkin dia lebih jauh daripada Allah lagi. Jadi kita bantulah dia, dan sabar. Sebenarnya kesabaran kita itu maknanya Allah terus bantu kita. Sebab mungkin suami kita tidak sejahat Fir'aun, kan? Tetapi macam mana Siti Asyah isteri Fir'aun tetap bersabar dan nak bantu untuk Fir'aun tu jadi baik. Walaupun gagal, tapi usaha tu. Sampai akhirnya Asyah antara penghulu-penghulu syurga nanti di akhirat. Jadi mana kita bantu tu, bukan saja untuk di dunia, di akhirat Allah SWT akan nilai. Jadi sabar bu, sabarkah, maknanya bantulah suami kita, bantu diri kita. Soalan seterusnya, apakah hukum seorang isteri ada hubungan sulit dengan lelaki lain dan memburuk mengaibkan suami pada kawan-kawannya, saudara mara, dan menuntut cerai dan mengatakan dayus kalau suami tidak menceraikannya? Okey. Kalau isteri ada hubungan sulit dengan lelaki lain, maka memang kita kena cegah semaksimal yang kita mampu. Kalau kita tak mampu nak cegah, maka kita memang kena pisahkan isteri itu. Sebab bermakna kita membiarkan isteri membuat maksiat tanpa kita mampu untuk mengawalnya. Kena ceraikan, kerana kalau tak, kita memang dayus, kan? Sebab kita kena cegah semaksimal yang mungkin. Dan ada lelaki lain, memang kena jumpa lah dengan lelaki tu, kan? Kena jumpa, kena tanya. Memang kalau benda-benda maksiat, terutamanya pada isteri, kena cegah semaksimal yang kita mampu. Kalau tak mampu, maka jangan sampai kita dayus. Sebab Nabi sebut dayus itu menyebabkan kita tak masuk syurga tu. Kemudian memang kadang-kadang ada isteri yang suka mengaibkan suami pada kawan-kawan, menuntut cerai. Dan memang ada setengah isteri ni memang itu perangai dan itu perkataan-perkataan yang macam kita dah bincang komunikasi semalam, maknanya jangan diambil perhatian lah, ambil berat. Sikit-sikit,
ceraikan aku. Itu memang perkataan bagi seorang perempuan yang kebanyakan ada yang macam tu. Jadi mana jangan layan. Jangan layan tu maksudnya kita janganlah ambil sedih Ustaz. Sisik minta cerai, sisik minta cerai, sisik minta cerai. Maksudnya kita kena tingkatkan dia, tingkatkan ilmu dia, bawalah dia pergi kuliah. Kerana orang tu berubahnya bermula di sini dan di sini. Di sini dengan ilmu, di sini dengan tarbiyah. Kalau di sini tak cukup dan di sini tidak diambil perhatian, susah nak berubah. So, jadi ajak tengok program-program agama, pergi kuliah dan mana untuk masukkan di sini, kemudian ajak dia juga bagaimana daripada sini turunkan ke hati untuk diamalkan. Jadi maknanya bantu untuk suami berubah, bantu isteri berubah, insya-Allah. Allah terus pelihara keluarga kita, insya-Allah. Kebanyakan krisis rumah tangga yang menjurus kepada perceraian adalah kerana suami curang dan tidak jujur atau nak beristeri lagi, tapi jarang sangat kaum isteri untuk cerai dan fasah disebabkan para suami langsung tidak solat ataupun kufur nikmat. Sedang penonton rahmat Allah sekalian, dalam bab kahwin lain ke kahwin lagi, sebenarnya kalau mampu tak ada masalah. Tapi jangan sampai kita tak mampu nak berangan nak kahwin lagi. Kan maknanya kalau dia kata mampu betul-betul dan sebagainya, sebab permohonan untuk berkahwin lagi bukan daripada isteri tapi daripada kebenaran mahkamah. Kalau dia kata, walaupun isteri kata, alah pening saya abang ni, setiap hari sebut nak kahwin. Awak kahwinlah, baru pergi kahwinlah. Pergi ke mahkamah, belum tentu mahkamah luluskan. Sebab mahkamah tengok, macam mana ni abang nak kahwin, kan? Tak mampu, kerja pun tak ada lagi. Kerja lagi betul-betul. Mana kebenaran daripada mahkamah. Kalau dia kata kita mampu, kita boleh mohon mahkamah, walaupun isteri tak setuju, setelah dia ambil keterangan daripada isteri, maka mahkamah boleh bagi kebenaran. Cuma jangan sampai tak mampu dan kita belagak mampu. Dengan perempuan lain, belanja perempuan lain dan sebagainya. Sedangkan hak itu, hak nafkah isteri yang kita tidak tunaikan. Ini yang rosak. Kenapa? Permulaan mukadimahnya tak betul, berpanjangan tak betul. Kita nak tackle perempuan lain, memburukkan isi isteri yang ada, memburukkan rumah tangga yang ada. Jadi maknanya kalau mampu tak ada masalah. Masalahnya tak mampu, kita rasa mampu. Itulah masalahnya. Okey, kita bertemu selepas ini.